Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Selamat kembali ke channel Cikgu Arma Yusof. Okey, untuk kali ini kita masih lagi dalam tajuk pengelasan organisma, tapi kita akan lihat kepada tumbuhan. Okey, so cikgu terus. Teruskan. Okey, untuk tumbuhan kita ada dua jenis, iaitu tumbuhan yang berbunga dan juga tumbuhan yang tidak berbunga. Okey, kita tengok dahulu untuk tumbuhan yang tidak berbunga, kita ada lumut, paku pakis dan juga konifer. Okey, so kita tengok satu persatu. Untuk lumut dahulu. Okey, so kamu tengok yang warna hijau tersebut adalah lumut. Okey. Ciri lumut adalah dia adalah tumbuhan yang bukan vaskular. Maksud dia adalah tumbuhan yang ringkas, okey, dan juga kecil tanpa sistem vaskular. Tapi sistem vaskular tu apa? Sistem vaskular adalah sistem yang mengangkut air dan makanan daripada akar ke seluruh bahagian tumbuhan. Okey, kamu tengok kat sini Okey. Sorry. Okey, tengok gambar ni. Di mana anak panah tu dia menunjukkan air dan makanan diangkut daripada akar ke seluruh bahagian tumbuhan. Okey, so itu adalah sistem vaskular. Tapi lumut dia adalah ringkas dan kecil, jadi dia tak perlukan sistem vaskular. Okey, ciri lumut yang kedua adalah membiak dengan menghasilkan spora. Okay, kalau kamu tengok yang cikgu dah besarkan kat sebelah ni, ini adalah lumut dan yang coklat ni adalah sporangium. Dalam sporangium tersebut terdapat ratusan ataupun ribuan spora. Okay? Apabila sporangium tersebut terbuka, spora akan keluar dan menjadi pokok yang baru. Okay, boleh So kat sini kita tengok yang coklat ni adalah sporangium dia Okey, so ini adalah contoh mossy forest di Cameron Highland penuh dengan lumut. Okey, dan ini pula adalah bila kita besarkan, kita ada lumut daun, lumut hati dan lumut tanduk serta macam-macam lagi jenis lumut. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada paku pakis. Okey, paku pakis ni berbeza dengan lumut tadi, dia adalah tumbuhan yang vaskular. Maksudnya dia perlukan sistem vaskular untuk angkut air dan makanan ke seluruh bahagian tumbuhan. Selain itu, tumbuhan vaskular ni juga dia mempunyai akar, batang dan daun yang nyata. Maksudnya bila kita tengok tumbuhan tersebut, kita boleh bezakan mana dia punya akar, mana dia punya batang, mana dia punya daun. Boleh Tapi persamaan dia pula dengan lumut tadi adalah dia juga membiak dengan menghasilkan spora. Okey, so ini adalah contoh paku pakis. Okey, contoh paku pakis. Okey, so ini adalah sporangium dia. Okey, sama macam lumut, dia ada sporangium dan dalam sporangium ni ada spora. So bila kita besarkan, kita boleh tengok ini adalah contoh satu sporangium yang mengandungi banyak spora. Bila sporangium itu pecah, maka spora akan keluar. Okey, boleh? Okey, seterusnya kita ada conifer. Okey, biasanya conifer ni kita tengok masa bila? Masa Christmas. Tapi sebenarnya conifer ni dia ada banyak jenis. Okey, so sama dengan paku pakis tadi, conifer adalah tumbuhan vaskular. Okey, kita tengok ini adalah contoh-contoh pokok conifer. Okey, kalau cikgu besarkan. Okey, dan satu lagi, conifer ni berbeza dengan paku pakis dan lumut tadi, dia akan membiak dengan menghasilkan kon. Jadi yang kamu tengok dekat slide cikgu sekarang ni adalah contoh-contoh kon yang dihasilkan daripada pokok conifer yang berbeza tadi. Okey, boleh? Okay, cikgu besarkan satu contoh kon. Okey. Seterusnya, kita dah habis tentang tumbuhan tidak berbunga. Kita akan masuk pada tumbuhan yang berbunga. So, tumbuhan yang berbunga ni dia ada dua jenis. Yang pertama adalah monocotyledon dan yang kedua adalah dicotyledon. Kamu kena ingat, mono maksudnya satu, di maksudnya dua.
Apa maksud dia tu? 1 dan 2. Okey, cikgu terangkan. Okey, kamu tengok rajah ini. Ini adalah pokok tomato. Okey, pokok bagi tumbuhan yang berbunga. Tumbuhan yang berbunga ni dia akan menghasilkan bunga. Bunga dia nanti akan bertukar menjadi buah. Buah dia ni, dalam buah tu ada biji. Setiap satu biji ni, okey, dia akan mempunyai kotilidon. Kotilidon tu apa? Kotilidon adalah tempat simpan makanan. Kenapa nak simpan makanan? Untuk anak benih tu bercambah. Okey, dalam setiap satu biji ada kotilidon. Katalah dalam biji tersebut kotilidon dia macam ni. 1, 2. 2 kotilidon. Maka ini adalah tumbuhan dikotilidon. Okey, boleh Bukan kata dia ada 2 je biji benih. Salah. Dia ada banyak biji benih. Kamu tengok ni biji benih dia banyak. Tapi dalam setiap biji ada 2 kotilidon. Okey, boleh Okey, contoh sekarang ni cikgu bagi jagung. Jagung, dalam setiap biji dia ada 1 sahaja kotilidon. Maka ini kita panggil sebagai monokotilidon. Okey, boleh So, kita tengok apakah perbezaan ciri-ciri di antara monokotilidon dengan dikotilidon. Okey, kita tengok satu persatu. Kita tengok dulu untuk dikotilidon. Yang pertama, biji dia mempunyai 2 kotilidon. Okey, kalau dikotilidon, biji dia mempunyai 2 kotilidon. Okey, daun dia berurat jejala. Kamu boleh nampak kat sini. Mempunyai batang yang berkayu. Okey, batang yang berkayu. Okey, dan berakar tunjang. Okey, ini kamu nampak akar dia ni. Ini kita panggil akar tunjang. Okey, contoh dia pokok durian, pokok mangga, pokok tomato, pokok rambutan. Macam-macam lagi lah. Okey. Okey, seterusnya kita tengok pula untuk monokotilidon. Okey, kalau monokotilidon, biji benih dia ada 1 sahaja kotilidon. Okey, boleh Seterusnya, daun dia berurat selari. Kamu boleh nampak ini pokok jagung, pokok padi, daun dia berurat selari. Okey, mempunyai batang yang lembut dan tidak berkayu. Okey, dan mempunyai akar serabut. Okey, kamu nampak ini pokok pandan, pokok tebu, pokok jagung. Semuanya mempunyai akar yang berserabut. Okey, so contoh dia pokok padi, pokok pisang, pokok tebu, pokok jagung, pokok kelapa, macam-macam lagi lah. Okey, boleh Okey, so kita tengok balik perbezaan dia. Untuk bilangan kotilidon, mono 1, di 2. Kalau daun, untuk mono selari, untuk di jejala. Batang, mono lembut dan tidak berkayu, di berkayu. Akar, mono berakar serabut, di berakar tunjang. Okey, contoh untuk mono, pokok padi, pokok tebu, pokok pisang, pokok pandan, pokok jagung. Contoh untuk dikotilidon, pokok durian, pokok tomato, pokok rambutan, pokok bunga matahari dan macam-macam lagi lah. So, kamu boleh klasifikasikan sendiri pokok-pokok yang ada di kawasan rumah kamu. Sama ada dia berbunga ke, tak berbunga ke, monokotilidon ke, dikotilidon. Okey, so itu sahaja perkongsian daripada cikgu kali ini. Harap dapat membantu kamu semua. Jangan lupa untuk klik share, like dan subscribe channel cikgu. Sehingga